Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa bang? Nama Razali Ismail. Dari mana? Perlis. Perlis. Datang ke Melaka untuk apa bang? Jauh tu, Bujung Tanjung tu. Apa ajak kemari ni? Saya nak ambil tauliah. Tak boleh apa? Saya bukan profesor. Ijazah. Ijazah. Nak belajar ah. InsyaAllah. Belajar. Tapi yang lain-lain ni siapa? Anak, isteri? Anak nak merawat apa ni? Nak merawat sambil tu nak ambil ijazah. Semua sekali? Kenal saya kat mana? Anak Mairah sini. Anak mana? Masih anak? Tiga? Anak yang sulung oleh lelaki dia mai bulan lepas. Dia main untuk apa? Dia Ijazah? ijazah. Okey. Bila anak sulung ijazah, apa dia cerita pada mak, ayah, adik-adik lain? Dia cocok lah. Apa kelebihan ilmu ni? Dia pun duduk belajar dia tak apa nak tahu dia. Jadi cocok gitu. Siapa nama dia? Syahrizal. Syahrizal. Yang putih-putih ngomong. Lepas tu, 2 minggu lepas, ada ispak pun main kat sini. Belajar juga ijazah? Yang main 2 kali, yang dia duduk tengok dalam YouTube tu dia kok yang dia tu. Seremban? Seberang Perai. Dia duduk kerja situ. Berapa bulan? Ha? Bulan 10? Oh, dah lama lah, 2 bulan dah. Okey, selain daripada nak ijazah, apa masalah kesihatan? Ataupun ada gangguan ke? Anak dia ada macam gangguan. Gangguan yang mana tu, Dek? Nama siapa? Nama Sabrina. Wah, nama macam pelakon Sabrina. Ya. Ni kalau kita film ni Sabrina. Okey, apa masalah Sabrina? Tak masalah macam saya rasa macam tak apa tu sihat lah. tak Tapi sihat macam selalu Kurang makan ke, kurang minum ke? jantung jadi macam takut, macam jantung jadi laju-laju. Tak sihat macam so tak sedap badan. Dia lah. laju pasal apa? Tengok orang ke, dengar Macam ayat ke? kalau time maghrib selalu jadi. Time senja macam time Dah lama? dah dulu pernah jadi, lepas tu okey lah, lepas tu sekarang dia jadi balik kan. Dia duduk kerja di kedai Pakistan, kafe tu di kedai tu pun. Kali 3 lah kerja sekali. Tak Perlis. Perlis. Ni nama siapa? Nama siapa? Pegang, pegang. Nasuha. Okey, Nasuha, apa masalah? Buruk macam mana tu? Pergi tempat tinggi, gendong baby, susukan baby, jumpa ular ke? Lebih kurang macam tu. Lepas tu kadang macam bunuh orang macam Ui, tu. Dia dahsyat. kot. Orang ni. Lepas tu saya macam sakit batu kepala lepas tu sakit kat bahagian perut, kat belakang. Tu je. Pasti dengan ni pula. Mikrofon bagi. Tak, yang ni boleh bagi. Ini dia makan. Okey, nama siapa ni? Nur Hayati. Hidayani. Okey, apa masalah Hidayani? Oh, samalah. Macam apa? Pupu kena istiap, mimpi dia lah. Dia skodeng lah. Tu je. Ni maknya. Oh, mak tak ada nama. Okey, Kak, nama siapa Kak? Salma. Bukan Salbia.
Salma. Okey, apa sama masalah Puan Salma? Saya ni sakit macam adalah darah tinggi sebenarnya tu ada lah. Hmm. Tapi tetap saya makan ubat tu yang badak tu. Oh, dah beli ya, dah beli. Tidak anak beli. Oh, alhamdulillah. Dia orang tu ni. Tu apa makan tu masa tu sihat ni tapi dia sakit. Sakit lama saya dia jalan dia sakit. Atau dia sakit lah perut dia pergi orang kata. Apa tadi? Mana dia macam Dia berewali lah. dia jalan dia. Hmm. Dia main juga yang baru hati tu pasal sayu tu tentang lah. Hmm. Ada tak kamu ada macam lebam-lebam biru ke? Hmm. Okey, dalam 5 ni tengok saya ada tak debar-debar laju. Jantung laju. Ada. Okey, keturunan abang dan akak. Ada tak keturunan dulu Pendekar ke, panglima ke, tukang ubat ke, pawang, bomo, dukun ke, mak bidan ke? Bomo besar. Dehem ya? Oh, dahsyat. Belajar dengan atuk saya. Saya berdehem pun duduk diam je. Ada orang ni tengah habaq dah sini dah bagi dah. Dah meninggal lah. Oh. Tapi tak ambil ilmu dia. Saya kecil kena tak ada meninggal saya kecil lagi. Okey. Cuba bayangkan dengan berdehem je orang baik. Agak-agak apa yang dia pakai ilmu dia tu? Tahu tak apa, ada belah tu kan. Jadi bila untuk moyang kita bila dia dah tak ada, turun pada anak cucu. Apa yang kamu ada sama sakit perut ni kan? Tu makanan dia. Contoh kadang-kadang uzur tak betul. Kadang-kadang uzur tak ada. Okey, yang ada uzur selalu. Pun dia juga. Kalau yang dah berkahwin pula mengandung, janin tak ada gugur. Mengandung gugur. Pun dia juga. Itu tanda-tandanya bela lah. Bela tu apa? Benda tu nama apa, Dik? Apa belah hantu apa? Belah. Saka. Saka. Betul saya kan selalu mimpi macam mimpi mengandung, mimpi bersalin. Selalu mimpi macam tu. Dah kahwin belum? Kahwin lah. Okey. Bila kita mimpi macam tu, tapi baby tak ada. Ada anak? Ada lah, anak besar lah. Yang sekarang-sekarang ni baru-baru ni lah mimpi macam tu kan. Mimpi 2-3 bulan lepas lah. Okey, biasanya macam kamu lebam-lebam ni hantu raya. Hantu raya. Tahu hantu raya? Tahu. Dia tinggi berbulu macam King Kong, gorila. Ini betul. Kadang-kadang maaf kadang-kadang mimpi dia bersatu dengan kita. Selalunya perempuan lah. Dia bertubuh. Itu yang kamu mimpi dia. Tapi dalam alam dia betul. Dia buat. Mak cakap kadang-kadang yang perempuan ni basah. Tapi kita tak ada apa-apa hubungan. Tapi benda ni hantu raya punya kerja. Hantu raya ni boleh menyerupai manusia. Dia boleh menyerupai suami kamu. Dia boleh menyerupai ayah kamu. Dia boleh menyerupai siapa pun. Itu hantu raya. Okay, kenal saya dekat YouTube, betul tak? Dah tengok YouTube saya? Pernah tengok. Berapa kali tengok? Banyak kali. Banyak kali, abang? Banyak kali saya tengok. Adik? Sama? Ada tak saya sebut kalau buang saka mahalnya berapa? Ada dengar? Berapa? Dengar tak? 250. Betul tak? Jadi kalau buang sihir, berapa ringgit kak? Berapa ratus? 50. Alamak, betul lah. Pandainya. Jadi kalau buang semua ni, satu orang 300. Kali 5 lah. Kalau setuju,
Saya buatkan buang saka. Kalau tak nak buang, simpan. Saya tak paksa. Dekat Perlis kalau buang saka berapa kak? Bang? Tak dengar Pak. Tak ada orang pandai buat. Saya ada satu akak dari Perlis. Dia tengok YouTube saya, ni dah tahun lepas lah. Dia cakap nak buang saka di Perlis 3,000. Anak dia 7 semua ada saka. Dia tahu. Dia tak seorang. Nak jadikan cerita, dia datang. Saya nak buat rawatan buang saka. Macam mana kak tahu? Saya dah tengok kat Perlis. Dia cakap saya ada 7 anak semua ada saka. Kak nak buang 7 ni sama kak. Tahu tak saka kita buang berapa sini dengan gangguan ni? Tahu? 300 orang. Tahu? Kali 7 berapa kak? Saya pun tak ingat. Ha, 2,100. Jadi bila 2,100 tu, dia dah siapkan duit. Dia dah siapkan duit dalam envelope. Saya dah siap ni. Dia cakap dekat Perlis satu ekor saka 1,000. 3,000. Tengok orang. Yang ada 1,000, yang ada 3,000. Yang ada kira berapa ekor dalam. Contohlah, ni ada 5 ekor dia bilang. Kalikan 1,000 dah apa? Lepas tu bila dah buat, besok lagi sakit. Ni ada beranak ni, saka beranak. Macam mana nak cakap? Tapi di sini seekor ke, 10 ke, 100 ke, 1,000 ke, harga dia sama. Dia bukan kira ekor, dia kira package. Atau package. Okay, lagi satu bila ada rumah, kena bagi tahu. Leceh lah bukan dia. Ada rumah, berapa biji rumah ada, kena bagi tahu. Contoh, masing-masing ada rumah, contoh kan. Ataupun abang ada 3-4 rumah, kena bagi tahu. Kenapa bagi tahu? Kita buat semua free. Tak payah bayar. Orang Perlis cakap apa? Bayar juga? Bayar juga ha? Saya tahu utara Penang ke Kedah kan. Okey. Tak payah bayar, kita buat free. Kedua, ada kebun, kena bagi tahu ada kebun. Kadang-kadang orang dulu atuk moyang kita pagar kebun betul. Pakai benda ni, tak kasi orang masuk, curi. Betul. Kena bagi tahu ada kebun. Jadi kita buatkan free, bukan bayar. Soal tu kena jujur lah. Jadi kalau kamu tak cerita, kita mana tahu awak ada harta banyak mana. Kan? Jadi kita buangkan sekali semua. Kita bunuh sekali lah. Jadi rumah ada berapa biji? Atau pada rumah masing-masing? Oh, satu rumah. Wah, dia mesti rumah gedung ni. Cuma dia ada kerja di kedai lah. Oh. Okey, jadi rumah sebiji. Biji kita ada dalam kampung rumah lama tu. Kalau cerita rumah pasal apa? Saka ni datang asal daripada rumah kampung. Betul tak? Itu rumah orang sini panggil rumah tua. Rumah tok moyang kita lah. Betul, daripada bapak kita, betul daripada bapak kita betul. Itu yang daripada kita. Nanti daripada anak. Itu rumah sapu saka dia panggil. Lama-lama jadi puaka. Ni betul lah. Betul lah. Duduk Kan? kat duduk lah ni, duduk di kampung rumah ni rumah. Sekali-sekala ada balik lah rumah lama. Memang kosong lah. Rumah kosong tak ada. Okey, kalau dalam Islam, rumah kosong, kita tinggalkan lebih daripada seminggu, dah ada penghuni baru duduk. Betul? Siapa penghuni tu? Ataupun yang loncat-loncat tu kan? Tak kisahlah siapa duduk kan? Jadi kalau cerita, okay, rumah kampung orang tua tu kat mana dulu? Kalau jadi pokok mentalun. Tanglun. Pokok mentalun. Dalam paling juga lah. Lebih kurang dalam 3 km, 4 km. Oh, tak jauh lah. Daripada rumah saya ada tu. Kenapa tak ada anak yang duduk sana? Sayang lah. Ni dah kahwin duduk kat sana. Saya rumah tu nak jadi rumah pusaka pula. Bedok mai bedok tu pula. Kalau tak nak, jual saya duduk sana. Alah rumah pun tak apa elok. Boleh lah. Repair balik. Batu man bagi bantuan tu. Oh. Mak meninggal, ayah pun meninggal. Masing-masing dah ada rumah tinggal gitu lah. Ni dah kahwin belum kan? Belum kahwin. Duduk kat sana.
jagalah. Tak ada lah adik seorang. Hmm. Dia perempuan pula dia pun tak sihat, tak pun sihat. Jadi dia duduk dengan rumah dengan kami lah. Rumah sekarang ni mau besar mana sampai ramai duduk ni. Dia buat betul ni. Sampai kakak apa adik kakak kan. Ada apa seorang dia je lah. Dah contoh suami isteri satu bilik. Satu bilik. Dah 4. Kakak tu satu bilik 5. Rumah tu besar mana 5 bilik ni? 2 tingkat. Sebab tu dekat rumah gedung kan. Tak, rumah kampung je. Kesian dia rumah kampung tak tengok rumah saya tu. Aku belok ke rumah saya. Sebab tu kena jaga. Rumah kayu dengan batu lebih baik rumah kayu. Jaga elok. Pertama dia sejuk. Malam dia tak panas, tak pakai aircon. Betul. Okey, jadi nak rawat 2 rumah ada kebun. Kan cerita kebun apa? Kebun besar tu kebun tanam. Okey, ada kebun. Lagi dusun. Tak tahulah, saya kena tanya lepas tu saya pasal apa? Saya nak tolong buang benda-benda ni. Pasal apa? Macam cakap tadi, orang dulu ada tanah. Dia taruh getah ke, sawit ke, buah ke, dusun ke, dia akan pakai jin di semua ni. Faham? Contoh orang curi tak boleh keluar. Orang tak boleh masuk. Cuma ada saka ni lah duduk. Jadi kita tak tahu. Jadi contoh perjanjian dia dulu, ada perjanjian. Terasa abang mesti tahu, akak mesti tahu kan. Atau apa? Atuk dulu apa? Dukun. Dia pun macam juga. Dia pun macam juga. Dulu Dulu. Katanya diam macam tak salah. Rupanya ada udang sebelah batu. Okey. Jadi saya buang tu semua free, Kalau tengok dalam YouTube saya cakap apa kita rawat dalam rumah, luar rumah, kebun ke berapa biji rumah, semua kita buat sekali free, percuma. Kalau free tak faham tu, percuma. Okey. Lagi satu, kalau tengok dalam YouTube saya, apa saya cakap? Saya bukan along, saya nak apa? Nak tolong. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu tak kita masuk YouTube ni? Ikhlas Masuk ikhlas. Okey. Kalau saya nak minta tolong tak anak saya ada 2 orang lagi. Laki. 2 lagi. Tu pun saya pergi abang. Paras kau pandang. Angin. Okey, saka dia macam ni. Ada saka diam. Ada saka garang. Ada saka ego. Tahu ego? Cakap apa pun tak mau dengar. Tu ada seorang macam tu lah. Satu lagi baran. Kau cakap dia cepat panas. Cakap apa pun sikit punya hal. Betul. Tu pun salah satu juga. Ni keturunan berapa anak lagi ada? 3, 2 lelaki 5. Sebab nah lelaki yang sulung tu dah ambil dah tu ni. Dah ambil lah. Okey, kita yang belum ambil. Yang ambil tu ada 2 lagi. Ya, ada 5. Jadi tu nak buang juga. Ya, adik tu nak buang apa juga. Adik pun ada kan? Adik perempuan. Adik perempuan. Dia pun nak buang ke tak nak? Dia tak main, dia tadi dah tak cukup. Sama juga anak tadi, kita boleh buat jarak jauh, tak payah main. Pasal apa? Contoh, sihir boleh buat jarak jauh bang. Tapi ilmu Allah tak boleh. Sama ada seseorang tu berkebolehan ataupun berkeupayaan. Tak semua orang boleh. Tapi kalau nak boleh, nantilah belajar, nanti buat. Tu yang nak belajar tu. Nak jadi apa? Jadi bomo dukun pawang ke? Kita punya ilmu, kita bukan bagi dukun, pawang, bomo, kita adalah perawat. Kita jadi perawat, kita tolong orang. Bila tolong orang, ikut mahar dia macam mana secas kamu contoh. Sihir-sihir ni RM50 je. Saka-saka ni RM250 saja. Jadi campur RM300. Kita pun tak paksa, kata nak buang saka, tak nak buang sudah simpan, tak payah gaduh. Nak buang kita buang, dah. Okey. Jadi kalau nak jadi perawat kat sana, saya izinkan bila jadi anak murid jadi perawat. Kenapa kita nak tolong orang? Saka pula. Sihir ni dah berleluasa sejak zaman Firaun. Betul. Sampai law ni Malaysia tak ada undang-undang mengatakan sihir ni adalah satu kesalahan jenayah.
Jadi yang bomo dukun pawang yang pengamal-pengamal ilmu hitam ni, ilmu sihir ni besar kepala. Betul, tak ada undang-undang boleh bunuh dia, boleh tangkap. Kenapa undang-undang di Indonesia, di Brunei ada? Siapa yang amalkan ilmu hitam, sihir-sihir ni dihukum, tangkap. Jadi mana-mana paranormal ataupun perawat-perawat yang ada ilmu boleh pergi pantras dia orang, bunuh dia pakai ilmu batin, bukan pakai senjata, pakai ilmu masing-masing punya ilmu lah. Ada pakai sihir, kita pakai ilmu Allah, pantai dia, tengok siapa mati. Ada dalam YouTube Indonesia punya, boleh tengok banyak. Tapi di sini tak ada. Jadi sihir berleluasa. Tak cukup Malaysia, pergi panggil Siam pula. Perlis paling dekat dengan Siam kan. Pakai Siam, minyak dagu lah, taring babi lah, minyak babi lah, entah apa benda lah. Kalau tengok YouTube saya, Siam ke, India ke, Bomo apa, Cina ke, orang asli ke, apa pun lah. Semua kita balon. Kenapa kita ada? Allah yang satu. Takut apa? Nah, ini bukan cakap riak, tak berbongkak. Yang kamu bakal belajar ni, ilmu ni, apa yang saya bakal ijazah, ilmu ni sama. Sama dia sikap apa? Zikir 5 minggu dalam hati. Lepas tamat 5 minggu, dia dah habis. Dah ada power daripada roh. Sihir semua tak boleh tembus, insya-Allah. Ini bukti contoh. Ini bukan cakap riak, tak berbongkak. Saya dah bawa ilmu ni rawat orang 26 tahun. Dakwah saya rawat orang je hari-hari. Ramai tak tengok? Ramai tak? Kan? Sampai hari ni ilmu yang kamu bakal belajar nanti, kenapa tak pernah kena sihir? Ini bukan cakap hero. Inilah ilmu Allah yang kita bawa. Bayangkan hari ini kita ijazah, kamu dah boleh rawat siapa pun. Akak kerja tak kerja? Bang kerja? Sarah. Akak kerja kedai kapet. Akak kerja? Kafo. Ha? Cikgu Kafo. Apa juga? Cikgu Kafo. Oh, cikgu kafa. Akak? Aku kerja sekali dengan Oh, saya ingat. Okey, baik. Okey, apabila saya dah buang saka, buang apa-apa gangguan dalam badan, kamu dah bersih, baru saya ijazah. Okey. Bila ijazah, macam kata tadi, ilmu ni hanya berzikir dalam hati 5 minggu. Bila kamu tengok YouTube saya, kamu tengok perawat-perawat saya, kita tak pernah pakai baca ruqyah. Betul? Tapi kenapa ramai yang meracau orang, betul? Tanpa sentuh. Ini ilmu Allah. Bila ramai netizen di luar sana yang tak faham, yang ada tulis dalam YouTube saya semalam saya baca, panggil Majlis Agama Islam JAKIM, panggil Mufti siasat Nabi Adam ni, kenapa ilmu dia ni kenapa tak ada orang pantau? Dia anggap ilmu saya sesat lah. Silakan panggillah General Mufti ke apa ke, datang tengok. Kalau kamu ada ilmu, try Nabi Adam. Saya dah rawat orang 26 tahun lawan sihir, saya tak goyang. Kalau kamu hebat, cuba Nabi Adam. Tengok kamu mati ke saya mati. Cubalah. 26 tahun saya rawat orang. Bukan baru, bukan 6 tahun, bukan 2 tahun. 26 tahun. Kalau tengok YouTube saya, ada tak saya cabar bomo dukun pawang? Kita ada Allah. Kita bawa ilmu Allah, apa kita takut? Hanya zikir 5 minggu dalam hati. Saya cakap tadi tak baca ruqyah, bukan ruqyah tak bagus. Jangan salah faham. Contoh, 1, 2, 3, 4 perempuan. Uzur. Boleh baca ruqyah? Bunyi. Tak boleh. Adik? Kakak? Saya bukan cakap ruqyah tak bagus, jangan salah faham. Bila kamu tak boleh baca ruqyah, tem uzur, itulah tadi setan datang menyerang. Masuk tandas, tempat itulah setan paling banyak. Boleh baca ruqyah dalam tandas. Contoh, abang tak ada uzur, masuk tandas. Contohlah, Cik Pun, tahu Cik Pun? Pontianak. Apa abang nak buat? Nak baca tak boleh?
Dosa. Pingsan dan tandas. Tapi dengan ilmu ni tak payah baca-baca. Nanti saya ajar rahsia ilmu ni. Kalau anda netizen nak tahu, tunggu. Ya, wait and see apa ilmu Tabib Adam ada. Tengok YouTube saya di YouTube ataupun Facebook saya Tabib Adam McMister. Okay, YouTube saya Adam McMister ataupun Tabib Adam. Banyaklah YouTube saya. Carilah banyak Tabib Adam, Tabib Adam, Tabib Adam. Okey, jadi sebelum saya akhiri pada sesi perbualan kita ni, dia panggil ni surah, surah. Cikgu Kafar tahu surah. Okey, jadi saya pause dululah ni video, kita buat rawatan. Pause dulu. Abang, rasa apa? Ada rasa macam berangin? Ada rasa, agak? Rasa apa? Rasa macam muntah. Nak muntah? Ambil bakul muntah, mangkuk. Ini standby ya, kalau nak muntah nanti ya. Jangan tahan ya. Dia potong perut awak. Ada apa-apa dah? Ada? Gaya. Bantu belakang. Daripada pinggang ke atas. Buat air herbal ni 5. Rasa apa? Rasa apa dah ada? Bulan pagi sampai 5 petang. Sekarang sesak.
Lega. Sedekah sikit. Lega sikit. Nak lega banyak? Banyak. Fikir lagi Shit lah. Dekat ulu hati. Asal sini senak kan? Apa? Asam macam lenguh apa? Lenguh tangan. Tengah tangan. Bisa potong. Cuba angkat. Ringan. Belah. Kita nak muntah ni. Okey, lagi apa masalah? Perut ke? Kaki ke? Paha ke? Lutut ke? Lutut. Apa? Saya selalu jadi macam lebam-lebam kat kaki. Tuan tu raya sedut. Tak apa, nanti dah belajar. Kita kasih dia sedut balik. Apa rasa ada? Sakit kepala sekarang. Sebelah kiri. Dua-dua. Sepotong kepala boleh? Ini tak betul. Nanti kamu belajar, semua kena tahu. Ini betul. Ini kita panggil potong pakai makrifat. Tahu makrifat? Potong gaib lah, senang cerita lah. Cuba rasa saya tarik kepala kamu dalam tu. Rasa apa-apa? Rasa apa? Ha? Okey sikit tapi kat bahagian mata. Rasa apa? Selawat minum apa? Air. Lupa rasa. Ni air herba janggut Adam. Selawat minum. Gula ni ya. Minum hari ni, baik hari ni. Minum esok, esok baik. Akak, tak minum baik? Tak sudi ke minum air menjat tanah? Melaka. Dah habis nombor 2 ah. Alhamdulillah. Ha? Tak boleh lah pergi parti kat luar. Boy, kalau orang ambil plastik bag kat luar tu, dekat tepi bengkel kursi roda tu kan, biasa balik sebelah sini. Kasih kosong pokok-pokok yang ada pokok tumbuh jadikan satu. Lepas tu taruh meja panjang yang buat sanitize buku daftar tu, taruh tepi van panjang ni. Okey, lepas tu kursi roda tarik situ. Nanti dah hujan dah tak boleh buat kerja. Dah habis? Alhamdulillah. Sedap tak? Nak gula? Ini air herba. Dia tak perlu manis. Yang manis tu racun. Betul tak? Tapi kita lupa, garam pun racun. Darah tinggi. Gula kencing manis. Betul tak?
Tapi kita seronok nak mana-mana. Minum ni tahu ni kalau minum dengan air suam lagi sedap. Untuk kesihatan. Kencing manis, darah tinggi, semput, gaut lelah, buasir, sakit kulit, migrain, apalah mata insya-Allah. Tengok YouTube saya dalam Facebook, Tabib Adam Emisa Huruf Besar. Tengok video, scroll ke bawah tengok testimoni. Apa-apa penyakit insya-Allah. Yang menyembuhkan siapa, Dek? Allah. Betul. Kita kena usaha dan ikhtiar. Tumbuh-tumbuhan siapa jadikan, Kak? Abang, tumbuh-tumbuhan siapa jadikan? Allah. Allah. Jadi kena percaya. Okey, adik, kepala rasa apa sekarang? Awak kena cakap saya tak tahu sakit. Awak yang sakit bukan saya sakit. Mata lagi sakit. Tapi saraf sini Apa rasa? Ni tepi sebelah kanan tadi. Apa rasa? Kau nak cakap bahasa Perlis? Jangan cakap apa? Apa rasa? Apa rasa? Ha? Okay, buka cermin mata boleh? Saya nak spray nano dekat mata awak. Ni air bukan minyak Dia air, nano adalah untuk contoh sendi-sendi sakit-sakit, spray je. Kita buka cermin mata, susah nak buka cermin mata. Rabun jauh ke dekat? Contoh, tadi minum air herba kan? Saya nak cerita dalam Facebook saya ni. Ini tebal dia berapa? Power dia? Power Ranger. Berapa? 500 lebih. Ni akak ni? Awak tak ingat mata? Okey juga, berapa? Tak ingat. Ni maknya pula? Nanti saya buka dalam laptop saya. Contoh saya bagi contoh. Ada satu hamba Allah ni lelaki. Dia pakai cermin mata 350, 450. Jerawat batu. Tahu jerawat batu? Yang besar-besar. Semput. Gaut. Umur baru 26 tahun. Minum herba ni, air herba ni sebulan seminggu. Cermin mata tak payah pakai. Jerawat batu hilang, semput hilang, gaut hilang. Adik apa rasa sekarang, Dik? Kurang banyak. Kat mana kepala? Okey. Mana phone saya? Oh, ni dia. Banyak sangat handphone. Pakai ni leceh lah cari. Okey. Kakak ni kencing manis 36 tahun.
Ni kencing manis dulu 36 tahun. Makan ubat beratus biji. Mata kabur, jalan jatuh pingsan, insulin, berpinggang kecut, kaki berlubang tak baik-baik. Makan ubat 100 lebih biji hari macam makan kacang. Minum herba saya sebulan. Tengok dalam Facebook saya. Okey. Kita cari yang mata. Ni dia. Kau boleh nampak? Tak nampak kan? Peganglah, senang. Mudah lagi 26 tahun masa tu. Kita ambil gambar dia dekat Pasar Tani. Abang tengok ni besar ni abang. Abang tengok ni besar ni. Nak dia nampak dia ada tak ni? Bersih. Dok batu tu. Baru ni bunuh kuman dalam darah. Ramai faham Bila kuman dalam darah mati, habis tak ada lagi kuman. Semput pun dalam hospital tak berobat. Kita kira mula tu kan. Ni semput tu kan. Kahak semput. Alhamdulillah dah baik. Terawat sudah elok. Makanan laut, Allah pada makanan laut sudah elok. Dan pendapatan pun dah elok. Sampai lebih jelas. Sampai tahun saya alami sudah cukup. Nanti taruh nama, Terima kasih saya ucapkan alamat, nombor telefon saya bagi. Nama saya Tongkok. daripada bersama perkenalan saya. Jadi baru dengar sikit kan, balik tengok kita nak. Syorkan kepada mereka yang mempunyai masalah jerawat batu. Okey, pertama handphone semua ada WhatsApp, ada Telegram tak? Pun dekat Jadi ayah. pada makanan laut. Ayah waktu ni ayah saya. Ada Telegram phone. Pernafasan saya syorkan. Maknya ada. Kita amalkanlah fatwa dan adat ini. Kena uploadkan lah. Ambil buat sekarang. Siapa nanti kita hantar dalam WhatsApp, kena link dengan Telegram. Lepas nota-nota tu semua dalam Telegram. Bagi tu nak join group dalam Telegram. Kan tak ada kan, tak ada friend. Masa bersyukur lah penyakit sudah elok. Ni. Penyakit dah baik ni rasa senang hati lah. Bila-bila duit kita boleh simpan, tapi jangan simpan penyakit. Itu sajalah. Terima kasih Datuk Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan begitu. Okey, lepas ni nombor anak pula. Nombor telefon ada, nombor telefon. Okey, ni baju saya L. Tongkok, Sofia. Pakai ni belangkon ni. Ni tengok tongkok. Berapa? 21 ke? 22 ke? Saya tengok tongkok. Saya 6 ke 7 gitulah. Okey. Nanti tongkok yang saya tulis dulu kemudian ni. Nama, nombor telefon, saiz baju.
Okay, ambilkan try satu belangkon. Kalau tadi seorang je pakai belangkon, lain tak pakai belangkon. Okay, baju ni L, L, M. Ha? Baju saya L boleh kan? L, L, N, L. Untuk saya ayah. Ni lah, so saya sama ayah. Proses ni. Ni. Oh ni yang abang dia dah jadi junan tapi seukur ni. Ni kecil ni. Ada 5 ke? Lagi kecil. Tak ni, sama saya dengan anak ni ke? Ha, kecil. Kecil. Try. Oh, kecil. Ha, ada saya 5 lagi. Abang ni saya senang tadi kan? Ambil ada saya senang. Ke atas. Bawa turun dah habis. Oh. Dah buat lagi. Dah buat. Belum tutup. Pasal tulis nama dulu. Mbak dah pergi tak? Anwar buat. Tak tahu lah. Ada. Baca ni.
mana bukunya? Okey, sikit lagi saya nak tutup saya nak masukkan semangat balik. Ha. Uzok kan. Sekarang kan saya uzok kan. Oh, okey. Lepas tu macam selalu sakit sini lah, segugut lah. Segugut. Macam kalau waktu saya tak uzok macam saya tak ada apa kan. Dia macam selalu macam rasa macam lenguh, macam krem macam tu. Herba ni ada dua. Ada setengah-setengah perempuan bila uzur minum ni okey. Ada minum ni akan darah kotor keluar banyak. Yang ada cakap kalau darah kotor banyak tak bagus. Tapi tak tahulah, bagi saya kalau darah kotor keluar baguslah. Apa simpan dalam tu? Jadi penyakit. Tu yang tadi kadang-kadang jadi fibroid, kecil jadi besar kuman kan. Ni masing-masing lah. Saya pun tak boleh nak cakap boleh minum Temuzor ke, tak nak minum ke, terpulang lah. Kalau rasa menyusahkan jadi banyak tak berhenti-berhenti, berhenti lah saya minum herba. Saya lupa lah spray mata awak tadi. Itu minum herba nanti insyaAllah. Buka mata Duk kelip. Ni akak, kau pakai mata kan? Ni free. Dia air tak pedih. Okay, abang pun. Ni free. Apa rasa? Okay, cuba tengok jauh. Awak berapa jauh ke dekat? Sejauh. Ni jauh juga. Awak semua jauh-jauh pun jauh juga. Jauh. Akak pun jauh juga. Ni mesti keturunan maknya. Okey, tadi dah dengar video tentang mata. Ni terpulang pada kamu. Kalau tak nak beli herba tu terpulang pada kamu. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu besar dia. Mak cakap, pakai cermin mata ni, cakap tahun mata tukar, cermin mata tukar betul? Ataupun dia punya, apa dia panggil, degrees tu bahasa Melayu apa tadi? Power dia, power. Tu bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Bahasa Inggeris. Inggeris kan, power. Bahasa Melayu? Kuasa dia lah. Kuasa dia kan. Makin lama makin naik, betul? Terpulang lah. Cuba ataupun pakai nano spray hari-hari. Saya 63 tahun. Tak kerja mata. Tak ada penyakit. Kosong. Tak ada. Kosong. Umur berapa bang? Kerja mata tak? Apa amalan dia? Cuba tanya ayah awak. Dia betul. Sebab tu kadang anak-anak muda tak nak dengar. Pertama, minum batu tak? Kurang. Minum batu tak? Favourite. Betul? Minum air batu tempat air sejuk tu kan? Tak bagus. Tak percaya, terpulang. Kalau nak elakkan lagi satu, minum air carrot. Carrot juice. Carrot susu ke. Tapi jangan yang ada ais. Carrot suam ataupun carrot panas. Saya amalkan hari-hari minum itu. Termasuk herba lah. Okey, lagi dah tu. Sekarang masih rasa krem lagi ni. Ni nak bawa balik ke botol ni? Siapa pula? Asal lagi kan? Asal lagi lah. Rasa lagi? Saya tak boleh buat perut awak. Ni salah satu kamu. Siapa nak pegang perut dia, tarik benda kat perut? Tak tahu. Mana dia? Panggil dia. Pakai mikrofon, pakai speaker. Pakai mikrofon.
Sunan Gaya, sila masuk. Sunan Gaya. Lagi solat kot. Toilet. Kat dah simpan dah. Okay, biar perempuan pegang ni Tak ada apa. Dia saka sama tu lah. Semua tadi semua ada saka. Jadi sakit apa lagi? Apa yang sakit? Apa yang sakit pula? Apa baru tadi kan? Saya dah cerita ni. Dua ni. Pegang-pegang. Aku macam tak sedap hati, sikit kepala macam tu je, dia tak rasa sangat sakit yang Dia kadang-kadang ke? Selalu ke? Kadang-kadang. Okay. Kepala ada dua. Kadang-kadang salah satu migrain ataupun saraf mata. Okay? Itu simptom. Kalau kamu minum air ni nanti tadi dah minum kan contoh, Malik ni kita nanti pening. Jangan minum siang hari, minum waktu nak tidur. Pasal apa? Kalau kita tidur, pening pun tak apa, kita dah lelap kan. Kalau contoh lagi siang ni, nak buat kerja payah, nak buat kereta pun payah. Tak selesa lah senang cakap. Minum time waktu nak tidur. Jadi kena minum 500 ml ni. Betul hilang. 500 ml. Contohlah kalau pening kalau tak pening minumlah pagi malam. Cara bancuhan dia tak mau banyak-banyak gini, pakai jari rata. Orang Perlis ke utara panggil apa? Rata. Okey, masukkan dalam botol ni, taruh air suam, kocak, minum habis. Dia 3 suku sikit ni lah, pasal ada ruang angin untuk dia kocak kan. Dia dah full ke tak boleh kocak. Okey. Cik Ayah. Ini adik ni sekarang perut dia ada masalah. Tolong tarik adik pusingkan depan sana sikit. Ni mak bidan saya. Okey. Ni lagi kepala sekarang rasa apa? Pening. Pernah saya minum air ni ke? Panggilan untuk 85. Panggilan untuk nombor 85. Mohon yang terbaik agar dapat senyapkan nada deri telefon bimbit ketika memasuki kedua kawasan ini. Mohon yang terbaik agar dapat senyapkan nada deri telefon bimbit ketika memasuki kedua kawasan ini. Apa? Terima kasih. Okey sikit. Okey banyak. Apa? Okey, lagi? Tak lain-lain ada sakit lagi. Dada ke perut ke macam adik tadi. Okey, ni ibunya. Sakit kata, sakit kepala. Sakit kepala dia baik tentuk. Semua sama lah ni anak-anak kepala. Kan dia datang sangat. Macam abang tadi lah. Adik tadi sangat Kan sakit lagi? Okey. Kesian. Berasa? So okey tadi sakit ya. Manja. Okey, ni tangan lengan ni.
Kepala. Jalan-jalan. Tak ada kamu tak ada. Tengkok siapa tengkok? Dia cengkam ke ni? Ni Raya. Tengkok. Maknya. Apa kot? Apa yang kamu rasa awak, bila kamu belajar nanti cara dia sama. Okey? Kena ingat situlah, tak ada baca apa pun. Dia saya ajak. Kalau saya sebut sihir, nanti cerita dia panjang. Lelaki ke perempuan? Gemuk ke kurus? Hitam ke putih? Tinggi ke rendah? Sedara ke bukan? Jauh ke dekat? Banyak kamu tanya. Jadi kita yang penting dah baik. Dah. Lepas tu belajar. Nanti rawat diri sendiri selama 5 minggu. Kasih balik apa orang kasih. Macam cakap tadi. Dari campak ni. Ambil kasih balik. Ambil kau punya balik. Biar ada rasa apa kamu rasa selama ni. Tapi kita bukan sihir dia, kita kasih balik harta dia. Faham tak? Tak tahu. Bos kamu pakai dialog. Dah cakap dah. Kau tanya 1, 2, 3. Benda dialog ni benda negatif lah. Sini okey. Sini pula. Faham? Sekarang kita nak kena faham kita jangan ingat semua orang Melayu, orang India yang Islam lah. Tak pakai benda-benda negatif ni. Pelaris contoh. Saka. Lagi satu apa? Penyeri lah, apa benda lah. Kadang-kadang saya tengok pakai tudung labuh. Jangan ingat dia semua warak. Yang ada pakai jubah je saya, jangan ingat semua warak. Tak semua menyamar. Betul? Jangan ada manis kata-kata. Jangan terpuas daya. Anak-anak belum kahwin kan? I love you very strong bla bla bla. Dah kahwin, kelempang, kelempung, kedeping, kedepong, terkajang semua. Betul? Mana love strong dia? Betul tak? Nah, hati-hati. Bila ni cerita sikit pasal rumah tangga. Dah kahwin belum? 2 lagi belum kan? Contoh. Bila dapat pasangan, ni nak pasal pada netizen juga di luar sana. Contoh. Lepas ni saya akan masukkan aura, seri muka semua Ini semua free Jangan kat seri muka ni, wah nanti dapat ini jangan fikir bukan ni untuk seri muka sendiri. Contoh. Nanti dapat jodoh. Jodoh ni kenal lah, kenai. Power kan. 2 ke 3 solat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Sama ada dalam contoh 3 lah kita ambil Dalam 3 ni mana yang paling sesuai ke jannah. Kedua, mana yang tak kaki mabuk. Mana yang tak kaki pukul. Mana yang tak kaki judi. Mana yang tak pemalas. Mana yang tak... Dia banyak lagi lah. Ambil yang satu. Contoh dalam 3, yang inilah contoh. Tak berapa elok lah, senang cerita lah. Panggil apa? Mak ke ibu? Mak, yang nombor 3 ni saya mimpi si dia, tak elok lah. Saya tengok mata tak syok. Kalau Allah dah bagi petunjuk ni, kenapa kamu menolak? Kamu pilih yang elok mata sendiri,
Tapi bila berumah tangga bermasalah, mana elok? Contoh mak ayah dulu. Siapa jodohkan? Orang tua. Pak, cuba kamu mak ayah yang jodohkan? Tak mau, tak kenal ya. Betul. Anak muda sekarang betul. Tapi kenapa kekal ke hari ni 70 tahun umur orang berapa tadi? Nampak? Pernah bergaduh tak dengan mak ayah gaduh? Ada tapi kurang lah, betul. Tapi kalau kamu boyfriend pun dah gaduh dah, betul. Juga betul. Nampak tak? Kadang-kadang jodoh orang tua ni lebih bagus. Dia kata